Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik SSM tingkatan 5. Okey, cikgu nak sambung soalan percubaan SPM soalan yang ke-6. Okey, soalan penaklukan matematik. Okey. So tulis kontra positif bagi penyataan berikut. So dia minta kita tulis Pelajar take note dekat sini tulis kontra positif bagi pernyataan berikut. Seterusnya nyatakan sama ada kontra positif benar atau palsu. So dekat sini ada beberapa perkara yang pelajar perlu tahu Okey, yang pertama cikgu recall baliklah. So cikgu contoh ke atas implikasi. Okey, implikasi. So implikasi ni P mengakibatkan Q lah. Maksudnya jika P maka Q Okey, yang kedua pelajar kena tahu akas. Akas ni songsangan daripada implikasi. So Q mengakibatkan P. Seterusnya kita ada songsangan. Okey, songsangan ni kita ambil daripada implikasi lah. Okey, bukan P mengakibatkan bukan Q. Dan last sekali kontra positif. So kontra positif. Okey, kontra positif ambil daripada akas lah. Maksudnya bukan Q mengakibatkan bukan P. Ni sedikit nota Okey, so kita pergi kepada soalan. Tulis kontra positif bagi pernyataan berikut. Seterusnya nyatakan sama ada kontra positif tersebut benar atau palsu. Okey, dia minta kita tulis Okey, kita tengok dekat sini. Jika 64 ialah gandaan bagi 4, maka 64 ialah gandaan bagi 12. So yang ni, yang depan ni adalah P lah. Okey, yang hujung yang belakang ni ialah Q So yang ni kita okey, potong dekat sini dulu. So kita tulis baliklah. Kontra positif tadi pelajar tahu kontra positif ni bukan Q mengakibatkan bukan P jadi kita tulis balik. So cikgu tulis kat tepi ni lah. Okey, maksudnya kita ambil yang hujung yang belakang ni Jika 64, so cikgu tulis kat sini. Jika 64, so sekarang ni kita menafikan dia kita menafikan dia ni. Ni ayat menafikan dia bukan Jika 64 bukan gandaan bagi 12. Okey, maka 64 ni pun kita menafikan dia 64 bukan gandaan bagi 4. Gandaan bagi 4. So kita dah tulis kontra positif. So kita nak confirmkan jawapan dia betul atau salah Okey, dekat sini ada sedikit nota lah, So pelajar kena tahu P dan Q P dan Q. Okey, sedikit nota. So kita tengok pernyataan dululah. Okey, so kalau kontra positif, so pernyataan yang pertama ni 64 bukan gandaan bagi 12. So ni benar ni benar. Okey, so cikgu tulis kat sini benar. Okey, dan Q ni maka 64 bukan gandaan bagi 4 ni adalah palsu. So kita tahu kalau benar palsu. So benar palsu. So kalau kontra positif dia positif, dia adalah palsu lah. Okey, yang ni ada nota dia sendiri. Okey, so settle untuk 6A.
So kita tulis balik di ruang jawapan sebenarnya Okey, so settle. So cikgu tulis kat sini lah. Okey, B. Lengkapkan premis 2 untuk membentuk hujah deduktif. Okey, yang sah dan munasabah. Okey, deduktif yang sah dan munasabah. So kita tengok yang pertama sekali, premis 1 lah. So dekat sini kita ada jika dan maka lah. Seperti biasa jika dan maka. So dekat sini potong lah. Okey. So untuk kita clear So sekarang ni N sama dengan 1, Y sama dengan X kuasa N tambah 4 ialah persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. Okey. So dekat sini dia tulis kat sini kesimpulan dia N tak sama dengan 1 ni Okay, kita tengok kat sini N sama dengan 1. So dekat sini N tak sama dengan 1. So kita kena menafikan lah statement ni, kita kena nafikan dia. So kita tak boleh tulis kat sini, kita tak boleh adjust dekat N tu, tapi kita boleh adjust dalam persamaan dia lah. So sekarang ni kita tulis balik persamaan, maksudnya Y sama dengan X kuasa N tambah 4. So kita menafikan persamaan ni bukan persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. Linear dalam 2 pemboleh ubah. Okey. So kalau N sama dengan 1, N sama dengan 1 ni dia persamaan linear lah. So kalau N tak sama dengan 1, dia mungkin 2, dia dah jadi persamaan kuadratik dan sebagainya lah. So kita menafikan benda tu Okey, so settle untuk soalan B, mudah je. Okey, seterusnya untuk soalan C. C ni tulis akas bagi implikasi yang berikut. So sekarang ni dia nak akas. So kita tahu akas ni terbalik daripada implikasi lah. So dekat sini saya potong jika dan maka je potong So yang ni adalah P, yang ni adalah Q. So kita kena tulis balik lah. So cikgu tulis jawapan kat sini ni cikgu potong lah. So cikgu tulis jawapan dia. So kita ambil yang belakang sekali. Jika poligon itu ialah sebuah sisi 4, maka hasil tambah sudut pedalaman sebuah poligon ialah 360. So statement ni benar ke palsu pelajar? Okey, pelajar boleh pause dulu. Okey, so kita tengok kat sini. Jika poligon itu ialah sebuah sisi 4, maka hasil tambah, so kita tahulah sisi 4. So hasil tambah sudut pedalaman dia mesti 360. So statement ni adalah benar. So settle untuk soalan penaklukan matematik. Mudah sangat-sangat Okey, kita pergi kepada soalan yang ke-7. Okey, soalan garis lurus lah. Okey, rajah 3 menunjukkan sebuah trapezium PQRS dilukis pada suatu satah kartis. Okey, titik O yang ni ialah asalan lah, asalan. Okey, garis lurus QR selari dengan paksi Y. So QR ni selari dengan paksi Y kat sini lah. Okey, titik S dan titik Q berada pada paksi X. Okey, untuk soalan yang pertama, cari persamaan garis lurus PQ. Okey, first kali kita tahu dua
kita kena cari dua koordinat lah. So kalau dia tanya persamaan garis lurus, so first kali pelajar kena tahu persamaan garis lurus tu y sama dengan mx tambah c. First kali kena cari kecerunan. So kalau PQ ni dia direct koordinat Q ni berapa pelajar? So dekat sini adalah 4. Okey, kosong. So koordinat dah ada 2 titik. So boleh cari kecerunan. So kita cari kecerunan. Okey, pelajar biasakan buat di ruang jawapan. So yang ni cikgu just explain je lah. So kecerunan PQ sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So pelajar just label je X1 Y1, X2 Y2. So kita masuk saja Y2 kosong tolak 6 bahagi dengan X2 dia 4 tolak 6 So dekat sini pelajar akan dapat, so negatif 6 per dengan tolak-tolak jadi tambah 10 lah. So bila kita kecilkan dia 2 kali 3 2 kali 5. So kecerunan dia kita dapat negatif 3 per 5. Mudah So bila dah dapat kecerunan dia, kita dah dapat. So yang ke step yang kedua kita cari nilai C lah. Kita cari nilai C. So kita masukkan dalam persamaan dia lah. Y sama dengan mx tambah c. So kecerunan dah ada. Y sama dengan negatif 3 per 5 X tambah C. So kita nak cari C, kita dah ada titik. Titik kita dah ada Okey, biasanya kita akan ambil titik yang sedia ada lah. So titik yang ni X, yang ni Y. So kita masukkan lah. Y dia 6 sama dengan negatif 3 per 5 X dia pun 6 juga X dia 6 X, Y. So X negatif 6. Okey, tambah dengan C. So dekat sini negatif 3 darab negatif 6. So kita akan dapat. Okey, untuk soalan ni sekali lagi cikgu ulang, mudah je nak selesaikan dia. So negatif 3 darab negatif 6. So kita dapat negatif mestilah positif So kita dapat 18. So 18 per 5. So kat sini 6. Ni tambah C So 5 buat nak atas, 5 buat nak atas. So kita dapat 30. Tolak dengan 18 sama dengan 5 C. So kat sini 12 per dengan 5 sama dengan C. So C kita dah dapat. So jadi persamaan garis lurus dia untuk soalan A ni, Y sama dengan kecerunan kita dah ada negatif 3 per 5 X. So C dia 12 per 5. Mudah je. Okey, seterusnya cari pintasan X bagi PQ. So kalau pintasan X, Y dia sama dengan kosong lah. So yang ni pelajar boleh settle 12 per 5. So yang ni kita alih pergi sebelah. So kita akan dapat 3 per 5 X sama dengan 12 per 5. So dekat sini pelajar boleh settle lah. Okey, 5 darab 12. So kita dapat 60 bahagi dengan 3 darab 5. So 15. So dekat sini pelajar dapat 4. Mudah sangat-sangat. Okey, settle untuk soalan garis lurus. Soalan yang ke-7 Soalan yang ke-7. Okey, kita pergi kepada soalan yang ke-8. Okey, soalan 8. Okey. Soalan 8 ni soalan bulatan Biasanya cikgu akan minta pelajar tulislah dua formula yang pelajar belajar tu lah. So luas. So pi j kuasa 2 lilitan bulatan. Okey, 2 pi j. So dua saja formula yang pelajar belajar lah. Okey, dan first kali kita masukkan maklumat lah. Okey, dalam rajah 4 garis lurus A, B, C, D, E. A, B, C, D, E ialah diameter bulatan berjari
6 cm. Diameter. Yang ni ABCD ini diameter, jari bulatan dia 6 lah. So bermakna separuh daripada ni. Okey, so cikgu buat separuh dulu. Jari dia 6. Okey. So soalan dia AC sama dengan CD sama dengan DE. Okey, yang ni tiga ni adalah sama Okey. Seterusnya pi 22/7. Okey, soalan dia kira perimeter ataupun hitung perimeter dalam sentimeter kawasan Belorit. Okey, pelajar kena tahulah kawasan Belorit dekat mana. So dekat sini dia nak perimeter, maksudnya ukur lilit lah. So kita cari yang ni. Yang pertama ni kita cari yang ni lah. Okey, first kali nak cari lilitan bulatan 2pi j. Kena tahu jejari dia lah. Okey, so sekarang ni kalau jejari dekat sini 6, so dekat sini pun mesti 6 juga. So panjang dia adalah 12. Ni first kali pelajar kena tahu. Okey, lepas tu dia bahagi dah 3 ni bagi maklumat. So dekat sini, yang sini ni 3 ni adalah sama. So kalau 12 automatik kat sini 4, kat sini 4. So kat sini pun 4. So bila kat sini, AC ni 4, so jejari dia kita dah tahu. Berapa jejari dia? So 2 lah. So kita boleh cari yang ni dulu, AC dulu. So cikgu tunjuk kat sini nak cari AC. So kita tahu separuh bulatan ni 180/360 darab dengan 2 darab dengan pi darab dengan jejari dia 2. So pelajar boleh tekan kalkulator. Okey, cikgu keluarkan kalkulator cikgu. So 180 per dengan 360 darab dengan 2 darab dengan 22/7 darab dengan 2. So kita akan dapat kat sinilah 6 2/7 ataupun so kita tekan divisi lagi. So kita ambil perpuluhan lah, mudah 6.29. So 6.29. So automatik kita dah dapat kat sini. Okey, lagi kita kena cari yang panjang ni lah. E. So kalau AE, so kita tahu semi bulatan sama je, 180/360 darab 2 darab 22/7 darab dengan jejari. So semi bulatan yang besar ni jejari dia tadi kita dah tahu 6. So dekat sini pun pelajar boleh tekan kalkulator lah. So kita tekan kalkulator. Okey, 180/360. Okey, darab dengan 2 darab 22/7 darab dengan 6. So dekat sini pelajar akan dapat 18.86. So 18.86. So settle untuk yang ni. Dan yang ketiga kita kena cari dekat sini lah. Okey, bulatan ni yang cikgu buat warna merah kat sini, semi ni. Okey, so jejari dia kita dah tahu 4 4. So dekat situ, so cikgu tulislah CE. CE sama dengan okey 180/360 darab 2 darab pi 22/7 darab dengan 4. So dekat sini kita tekan kalkulator, kita akan dapat 180 okey per 360 okey darab dengan 2 darab 22/7 okey darab dengan 4. So automatik kita akan dapat 12.57. So 12.57. So kita dah dapat perimeter kawasan Belorit. So pelajar just tambah sajalah 3 tu. Okey. So kita tambah Okey, so kita akan dapat
12.57 tambah 6.29 tambah dengan 18.886. So pelajar akan dapat jawapan dia 37 .771. Mudah je. Okey. Ni kalau pelajar nak kira satu-satu tapi kalau untuk cara penulisan yang sebenar cara penulisan sebenar kita tengok kat sini AC. So kita akan tulislah AC tambah dengan AE tambah dengan, kecilkan sikit supaya pelajar faham. Okey, so CE lah. CE. So kita tambah 3 ni. AC sama dengan AE tambah dengan CE lah. CE. Okey. So dekat sini biasanya cikgu akan minta pelajar tulis lah. Okey, AC ni formula dia tadi kita dah ada AC kat sini kan. So kita akan masuk formula dia lah. 180/360 darab dengan 2 darab dengan 22/7 darab dengan pi dia tadi, pi darab dengan jari dia 2. So 2. Okey, so kat sini okey, tambah AE tadi sama juga 180/360 darab 2 darab 22/7 darab jari dia tadi 6. So dekat sini okey, so kita akan tambah lagi satu lah. Okey, kita akan tambah yang ni. So lebih menarik lah, lebih menarik. Okey, ataupun mudah untuk kita dapat markah So cikgu settlekan yang ni juga. So jari dia 2. So dekat sini 180/360 darab 2 darab 22/7 darab dengan jari dia tadi berapa? 4. Okey, biasanya kalau pelajar buat macam ni, pelajar automatik akan dapat 2 markah Dia akan pilih salah satu markah. So untuk operasi ni semua ni 1 markah. So automatik pelajar akan dapat 2 markah lah. Okey, so untuk jawapan dia 1 markah. So dekat sini 1 markah. So 3 markah. Mudah je Okey, so settle untuk soalan A. Kita pergi kepada soalan B. Okey, kita sambung soalan B. Luas semi bulatan ABC CF. Okey, kita tahu luas bulatan luas bulatan kita tahu pi J kuasa 2. So dekat sini pelajar kena tahulah jari dia. Mudah je, semi bulatan. So jari dia tadi 2. So masuk saja nilai dia Okey, so kita masukkan nilai dia. So 180/360 okey, darab dengan 22/7 darab dengan 2 kuasa 2. So pelajar boleh tekan kalkulator. Jawapan dia 6.229. So settle untuk soalan ni. Mudah je. Okey, dia trik pelajar dekat sini pelajar kena faham betul soalan dia tu. Jari bulatan ni yang besar ni adalah 6. So dia dah bagi 3 ni. 3 bahagian tu dia dah bagi. So pelajar kena faham dulu kena label dulu baru mudah untuk kira Okey, so rasanya 3 soalan saja daripada cikgu. So next seterusnya cikgu akan settlekan untuk soalan nombor 9. Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih kepada yang menonton. Boleh like, boleh subscribe di channel cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.